Assalamualaikum warahmatullahi. Penonton-penonton yang dimuliakan, ini video ketiga berkaitan isu yang ketiga yang dipetik dan dipendekkan dari sesi temu bual bersama saudara Kabul Idris. Selamat menonton. Bagaimana, apa signifikannya tak ambil vaksin dengan tak dapat bantuan khas? Okey, teruskan Dok. Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah kita dah sampai kepada isu yang ketiga, isu bantuan khas kewangan sebanyak RM700. Bukan 7,000 ke 700,000 ke, 700 sahaja kepada pejabat awam dan ianya masih ditahan. Ya, saudara moderator tanya saya apa dia punya ni, saya tak tahu. Saya tak tahu apa kaitan wang tersebut dengan virus corona. Saya tak nampak kaitannya. Ini adalah bantuan. Okay, di nama pun bantuan kan. Bantuan tu nak bantu rakyat. Tapi nampaknya macam nak bantu tapi tak nak bantu. Nak bantu tapi letak syarat. Jadi ini macam kita tahu nak panggil apa, lawak ke apa. Kalau kita lihat kepada asas keputusan ini dibuat, dia ada beberapa pekeliling. Kita tak perlulah rujuk kepada pekeliling tersebut. Saya cuma sebut satu sahaja. Contohnya pekeliling Jabatan Akaunten Negara bilangan 1 2022. Dalam pekeliling ini Jabatan Akaunten Negara perkara 3.3.1. Satu paragraf saja saya nak baca sebagai contoh. Pegawai yang tidak mendapat dos imunisasi suntikan yang lengkap selain atas sebab kesihatan dan mendapat pengesahan daripada pengamal perubatan berdaftar akan ditangguhkan pemberian bantuan khas kewangan tahun 2022. Satu ayat saja cukup. Di USM contohnya, pendaftar USM yang tertinggi sekali dalam pentadbiran adalah pendaftar lah. So pendaftar hantar email kepada setiap pegawai, setiap penjawat awam di USM yang tak lengkap dos inilah, termasuk saya sendirilah. Jadi mereka hantar email memberitahu tentang perkara ini dan mereka petiklah beberapa pekeliling ini. So mereka banyak buat kerja dan menghabiskan masa yang saya rasa perkara yang tak penting, yang merugikan sahaja. Jadi tak produktif. Ya, tak produktif. Tak produktif. Berapa banyak email yang mereka nak hantar dan secara individu, email individu. Setiap orang terima email dengan namanya dengan jelas. Okey. Jadi saya berharaplah dengan fasa endemik ini, peralihan kepada fasa endemik ini, isu ini selesailah. Tak perlu timbul lagi lah. Bayaran berilah kepada penjawat awam walaupun tak lengkap dos. Nak bantu kan, bukan nak susahkan. Kita cuma tertanya, Jabatan Akaunten Negara ini, pekeliling yang mereka keluarkan itu, mereka dapat arahan daripada siapa? Macam nak paksa semua pejabat awam pula ambil dos suntikan. Walaupun kita dah dengar Perdana Menteri dah sebut, tahun lepas pun Perdana Menteri dah sebut tidak ada paksaan. Bukan tahun ini saja, tahun lepas dah sebut pun. Jadi KKM pun sama terlibat, macam nak paksa. Nampaknya banyak kekeliruan berlaku di kementerian-kementerian dan di jabatan-jabatan kerajaan. Dan kita harap Perdana Menteri kita luruskan semulalah kepincangan dalam penyaluran maklumat di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan ini. Punca kepada arahan ini datang daripada mana? Kita tak tahu, kita tak jelas. Adakah benar hanya beberapa orang birokrat yang rancang semua ini? Dan PM sendiri tak tahu. Ada kemungkinan. Wallahualam. Saya harap perkara ini diambil perhatian dah oleh Perdana Menteri kita. Cukup setakat itu sajalah kita nak sentuh tentang isu ini. Bagi saya kira perkara ini telah selesailah selepas pengumuman peralihan kepada fasa endemik. Ya, saudara moderator. Okey, Dok nak tanya sikit. Satu soalan. Sebenarnya soalan je pun Mas. Ya. Dok punya allowance pun dia sekat juga, bantuan khas tu. Saja nak tanyalah Amin. Ya, saya dapat surat secara individu daripada pendaftar USM
menyatakan apa yang saya baca sebentar tadi lah.